Biasalah, dia akan ada halangan-halangan. Ini bukan slide saya, ni slide pinjaman sebabnya saya tak sempat buat slide. Saya pinjam slide untuk dia. Dan ini lebih, kita nak dengar sendiri daripada orang yang membuat undang-undang tu, apa halangan dia tu, dan dia dalam kepala otak dia tu. Pertamanya dia cakap halangan politik. Halangan politik ni bukanlah sebab mantan Perdana Menteri ni, tapi maknanya dulu memang menunjukkan pernah ditugut lah katanya bahawa sesuatu akan dilakukan pada kegiatan sekiranya hudud dilaksanakan juga. Maka nombor 4 sebab undang-undang yang pertama tu diluluskan pada 1993. Jadi inilah surat yang panjang daripada tu. Tidak menampakkan dan tidak meyakinkan pakar perundangan Islam dan tidak mempunyai sebarang kepentingan politik. Undang-undang jenayah PAS di Kelantan. Jadi basically macam inilah. Tapi yang masa 1993, to be very objective, memang ada banyak kelemahan. Dan ini dinyatakan sendiri oleh pakar-pakar seperti termasuklah Profesor Ahmad Ibrahim. I call tu Ahmad Ibrahim Kuliah Floor tu, Ahmad Ibrahim tu, Prof kata memang ada beberapa kekurangan. Sebab antara yang paling basic, dia memberi pilihan kepada orang bukan Islam di negeri Kelantan pada waktu tersebut. Kamu boleh pilih, kamu nak berhukum dengan undang-undang ini, hudud ni, atau undang-undang lain. Mengambil pada zaman sahabat, zaman Rasulullah dulu lah. Orang-orang bukan Islam boleh berhukum sama ada hukumnya sendiri, orang Yahudi dan sebagainya, atau kurang macam itulah. Tapi tak tepat. Sebab dia bertentangan dengan perlembagaan persekutuan saya sebut tadi. Jadi tuan-tuan dah tahu undang-undang tu, anything yang cross that line je, mesti akan ada orang auditor yang cakap ini bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Itu lah hujah-hujahnya ni, hujah-hujah yang biasa digunakan lah, halangan-halangan. Okey, saya nak pergi pada halangan lebih teknikal lah. Ni tadi halangan perundangan, ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dengan undang-undang negeri. Kita dah bincang tadi. Jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan suatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan itu hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Tadi seperti 74 ni abang dia 75. 75 kata kalau in case of inconsistency, federal law menang. Federal punya institution akan menang, undang-undang persekutuan menang. Jadi itu yang berlaku pada 1993. Federal tak nak buat dan itu bercanggah, negeri perlu tak boleh laksanakan lah, perlu berundur lah. Akta tu ada, enactment tu ada, tapi dia tak boleh buat sebab federal tak bagi line. Itulah dia kata. Halangan perundangan bercanggah, mana satu yang terbatal. Itulah. Jadi dalam konteks bila kita pergi pada akta kanun kesiasaan tadi, ada mencuri. Dalam enactment pun ada mencuri. Mencuri dalam Kelantan tu kena potong tangan. Tapi yang dalam enactment kanun kesiasaan 379 penjara 7 tahun. Jadi banyak undang-undang yang bercanggah. Ini halangan-halangan yang real lah. Sebab nanti bila kalau kata sekarang lulus di Kelantan, potong tangan boleh, kamu kena tangkap. Polis nak dakwa ni, dakwa bawa enactment syariah, potong tangan ke bawa kanun kesiasaan 7 tahun. Mana situ? Dia beragama Islam, tetapi kanun kesiasaan juga tetap pakai kepada orang Islam. Dua-dua lah bagi. Tangan pun bilang 7 tahun. Tak boleh, dia kena double jeopardy. Dia tak boleh kena hukum 2 kali. Tentu kalau buat saman, lalu saman tempat yang sama 2 kali tak boleh. Dia double jeopardy. Kita tak boleh dihukum berdasarkan kesalahan yang sama 2 kali. Dinyatakan dalam Federal Constitution. Okey. Jadi itu halangan teknikal. Halangan tu macam mana nak selesai tu? Lepas tu tadi lah bidang kuasa antara 356 tadi. Kod bagi macam mana pun punishment ikut undang-undang yang diluluskan, enactment yang diluluskan di Kelantan. Sebab dia tadi tu belum yang lain-lain lagi pun tak lepas. Sebab itu akhirnya bila kebelakangan ni of late dengar jawapan daripada Musa, dia jawab apa? Dengan Datuk Ni Ahmad, dia jawab bila ditanya dia nak buat private bill, dia nak bawa pembentangan di parlimen. Katanya nak kejar sesi sebelum hari Khamis ni, tapi mula-mulanya tak sempat. Jadi apa yang nak dibawa ialah untuk meminda atau jadi sebagai cadangan tambah lagi menghapuskan akta ni. Kenapa sampai ke situ?
Dia ada beberapa. Meminda ni dibenarkan. Nanti saya cerita lagi Okey, tapi ini masalah lah sekarang ni. Ada 356 ni memang masalah. Tak boleh lebih daripada itu. Kalau tak lebih daripada ni, tak boleh jadi hudud Jelas tadi Okey, ni tak apa. Ni kecilnya. Okey, ni yang penting. Bagaimanakah enakmen kanun jenayah syariah 2/1993 pinjangan 2005 boleh disanakan negeri Kelantan? Macam ni apa yang kerajaan negeri Kelantan cadang nak buat. Dan memang mereka, kalau baca sekhabar ini, dah letak dalam bil di Parlimen. Dia nak buat pindaan. Pindaan yang dibuat. Ni yang dia dah buat dulu dia dah buat. Dulu saya beritahu dah ada komplain. Jadi dia dah ubah semua ni. Yang baru ni dah tak ada lah. Jadi ini terpakai kepada orang Islam saja. Dulu yang 1993, kalau seseorang itu hamil, tak ada kahwinan, jadi bukti kehamilan itu ialah satu bukti yang kukuh menunjukkan dia berzina. Bila dibaca undang-undang tu, dia jadi macam tu. Jadi dia dah repair tu Dia dah repair. Okey. Lepas tu penyeragaman batata bahasa dan semuanya lah. Maknanya dia dah repair daripada 1993. Okey, ni yang nak dipindah. Pertingkatkan bidang kuasa jenayah mahkamah syariah selaras dengan hukuman yang putuskan syarak tadi, 40 sebatan, 100 sebatan, potong tangan dan sebagainya. Ini yang dia nak buat, pindah Seksyen 335. Ada pandangan lain mengatakan berapa pindah, mansuh ke terus. Sebabnya saya beritahu tadi, kuasa untuk mengubah undang-undang berkaitan dengan agama Islam hak siapa? Negeri punya hak yang lebih besar untuk. Sebab tu enakmen semua negeri, kecuali wilayah dengan dua wilayah begitu. Jadi sekarang ni apa yang nak dibuat ialah mereka nak sama ada pindah atau mansuh. Bayangkan kalau dipindah nak tingkatkan, kalau mansuh hilang terus. Jadi tak ada dah sekatan tu. Dia nak dibuat. Itu bil itu. Lepas tu pindaan perlu dibuat di Parlimen melalui apa yang akan dibuat, prosesnya ialah rang undang-undang kerajaan pusat. Semua rang undang pota semalam tu yang dulu tu, Prevention of Terrorism Act itu lulus 2.26 pagi, dibentangkan oleh siapa? Datuk Zahid Hamidi, mewakili kerajaan. Biasanya kerajaan yang akan bentangkan draft undang-undang, RUU, rang undang-undang atau draft bills. Jadi bila kerajaan yang bentangkan, dia dipanggil sebagai bil yang biasa, pembentangan biasa. Tetapi ada lagi satu pembentangan, iaitu dipanggil sebagai private bill. Apabila kerajaan tak nak present, tak nak bentang, apa pilihan yang ada kepada ahli parlimen yang lain atau mana-mana pihak yang ada kepentingan, dia bentang private bill. Sebab kerajaan tak nak, kita bentang. Private bill tu tujuannya ialah untuk tadilah meminda atau memansuhkan Akta 356 yang meletakkan kesalahan syariah hanya boleh dihukum 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Dan dia perlukan majoriti mudah saja, iaitu berapa? Kira majoriti mudah 1/3 daripada ahli parlimen. Kalau majoriti mudah saja dia perlukan dia perlukan untuk meluluskan undang-undang ini. Jadi dia tak perlu pindah perlembagaan. Dia mansuh atau pindah saja akta ni. Sebab apa? Sebab akta ni tadi dia sebenarnya tak sah. Dia bukan milik kerajaan pusat, dia milik kerajaan negeri. Dia dah teknikal sikit tu dia cakap, apa dia nak appeal kat mahkamah? Inilah dia cakap rujuk pelanggaran sekutuan. Dengan ini ditegaskan bahawa Parlimen untuk membuat undang-undang oleh satu perkara sebut satu perkara tersebut termasuk kuasa membenarkan badan-badan perundangan negeri atau daripada mana-mananya membuat undang-undang mengenai semua atau mana-mana bahagian perkara itu. Dia nak minta izin pada kerajaan pusat berdasarkan 76A1 tu, tolonglah bagi izin. Sebab dalam tu kalau pusat izin, negeri boleh buat.
Nampak tak? Ayat 74A tu. Yang kedua, walaupun perkara 75 tu boleh jika seorang meminda. Yang kedua saya bagi tahu tadi, dia nak pinda Akta 356 tadi, ataupun mansuhkan. Jadi dia guna ni. Apa dia kata? 76A1 dan 76.2. Perlu majoriti mudah itu tadi. 112 undi. RRU untuk buat akta sebagaimana perkara 79. Inilah yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Saya tak nak campur isu politikal, tapi saya bentangkan tadi ialah isu substan dia, isu undang-undang dia, supaya kita jelas bahawa usaha untuk melaksanakan undang-undang Islam dalam bentuk jenayahnya melalui enactment kanun jenayah syariah Negeri Kelantan yang ada hudud tadi saya tunjuk bermula merupakan jalan yang panjang. Sebab apa? Sebab pertama tadi yang paling mudah ialah kerajaan pusat bentang, macam ZMD bentang. Tapi disebabkan undang-undang ini melibatkan kuasa tuanku dan sultan-sultan, perlu mendapat perkenan tuanku melalui Majlis Raja-Raja. Jadi Majlis Raja-Raja bincang, tuanku, ni ada proposal untuk meminda Akta 356. Maka minta kerajaan bawa, tapi saya nak minta perkenan tuanku. Sebab apa? Nanti kalau 356 pindah atau tak ada, akan beri kesan kepada undang-undang Islam di negeri tuanku. Macam semua ditakdirkan kalau tuanku tak setuju, maka undang-undang itu tidaklah dibentangkan sampai sekarang ke Parlimen. Sebab apabila tanya ahli Parlimen PAS, dia tanya apa? Apakah kamu yakin sangat bahawa undang-undang ini diluluskan? Sebab kerajaan persekutuan janji, Jamil Hay janji kat Parlimen tahun lepas, dia kata kerajaan pusat akan sokong untuk melaksanakan hudud. Dia janji, bukanlah janji dia. Kalau tak mendapati janji tak apa, dia tipu. Kita dah melakukan apa yang kita boleh. Kena tipu biasalah cakap, perjanjian. Jadi itu sebenarnya Jawapan Abdul dalam harakat tu. Okey, itu senario dia. Jadi ada halangan. Satu, tuanku. Kalau tuanku lepas, lama dah kita boleh. Tapi maknanya adalah sekatan-sekatan di peringkat atas sana yang tak membolehkan kerajaan presiden itu. Okey, jadi optionnya tak banyak ini. Dan ada satu lagi Prof Ahmad Zain kata, pindah je. Yang paling senang pindah je hukuman dalam kanun keseksaan ni. Contoh, hukuman bunuh. Tadi kita bagi tahu manslaughter atau murder dalam kanun jenayah syariah ni, penal kod keseksaannya gantung sampai mati. Apa kata kita masuk saja, Prof Ahmad Zain kata kesalahan diat tadi untuk kisas, dia boleh dilepaskan daripada hukuman mati mandatori. Bunuh orang lain mati mandatori. Boleh dilepaskan sekiranya keluarga dia memaafkan, ataupun sekiranya keluarga tersebut membayar ganti rugi. Dah jadi kisas, sama dah. Daripada dipindah kod jadi kisas terus. Itu dia kata boleh dibawa oleh kerajaan persekutuan lah. Jadi saya rasa itu saja pengenalannya. Saya tadi daripada awal tadi pengenalan je, jangan itu secara umum boleh. Syekh Napoli pun dah bagi ras tak dulu. Saya pun tak nak mengganggu bacaan dia. Malah sekali nanti saya nak sebut tentang satu kesalahan je lah. Kata dah habis lah dia sebut. Ada satu kesalahan yang tak ada dalam penal kod. Yang tadi boleh, kalau bunuh mana boleh bagi dia jadi kisah. Yang ini tak ada langsung. Kesalahannya apa ialah qazaf. Qazaf adalah hudud syariah. Satu daripada 7 dosa-dosa besar. Disebutkan dosa besar salah satunya qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Mengqazaf wanita mukmin yang suci kehormatan dirinya dan lupa kepada melakukan perkara cemar.
kesalahan besar dalam agama kita ialah menuduh wanita yang muhsan atau yang baik menjaga dirinya sehingga mustahil dikatakan dia berzina. Kita tuduh perempuan tu berzina. Itu ialah dosa besar dalam agama kita. Sebab apa? Sebab itu amalan jahiliah. Zaman Rasulullah, zaman jahiliah dulu apa dia buat? Kan dia tanam perempuan apa semua. Lepas tu yang hidup tu dibiarkan jadi menghibur sebagainya. Dia nak hinakan lagi perempuan tu. Kalau ada yang baik-baik di kalangan mereka, dia akan menuduh wanita itu sebagai penzina. Dia tak ada bukti dia buat apa. Dia pergi depan Kaabah, dia sumpah, aku bersumpah bahawa wanita itu berzina. Jadi undang-undang Islam datang untuk mengubah amalan jahiliah ini yang telah berleluasa. Apasal 7 dosa besar ini disebutkan? Sebab 7 dosa besar ni yang paling banyak berlaku pada zaman jahiliah. Jadi Islam datang nak hapuskan amalan tu, apa dia? Turunkan hukum Allah. Kamu kalau menuduh seorang wanita berzina tanpa 4 orang saksi, kamu kena sebat 80 kali. Dia tadi nak memelihara wanita-wanita yang baik. Sebab itu dalam kes Sayyidatina Maryam, ibu kepada Nabi Isa, kan wanita baik tetapi dia mengandung. Semua orang cakap, ini berzina. Tapi Allah menyelamatkan dia dengan mukjizat. Nabi Isa berkata-kata, dia yang baik dan berkata, ini orang percayalah bahawa dia bukan anak asli zina. Tapi itu zaman tersebut. Zaman sekarang ada banyak cakap lagi, Allah saja boleh cakap. Jadi memang dosa besar. Qazaf ni dosa sangat besar. Besarnya sampai dia dimasukkan dalam hudud. Sebanyak-banyak dosa dalam dunia ni, 7 tadi dimasuk hudud. Salah satu menuduh wanita muhsan berzina. Ini bukan dosa kecil, dosa besar. Zina dan liwat perbuatan keji. Dia jadi keji sebab apa? Qazaf ni maknanya 2. Asal katanya ialah melontar. Melontar supaya yang dilontar itu merasa sakit. Dan sakit tu bukan sakit fizikal saja. Sakit tu ialah dia melontar sepenuh dan sekuat hati dia sebab menyakitkan hati dia. Dia sakit hati. Ini bayang. Mari tutup sebelah. Okey, dengan itu saja. Akhirnya kita nak tunjuk ni bahawa qazaf ni berlaku bukan saja pada perempuan muhsanat, pada lelaki juga. Ulama setuju, fuqaha kata bahawa ni orang yang duduk zina ni kena denda RM5,500 ya. Perintah Allah SWT kena 80 kali sebatan. Kita dah keluar buku tu, tolong baca. Dan fitnah seksual ni memang real. Bapak kan ni juga. Nabi Musa kena, Nabi Yusuf kena, Sayyidatina Aisyah pun kena. Ini benda yang real. Maknanya orang-orang yang baik, lelaki dan wanita difitnahkan sebagai peliwat atau penzina. Dosanya dosa besar. Kita sebagai orang Islam dituntut untuk tidak menyebar dan menerima langsung berita-berita macam ni. Once you commit saja tuduh orang zina, dapat berisbat. Syarahnya beli buku tu. Bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Abang Muhammad ini atas penjelasan berkaitan dengan satu pengalaman di dalam Islam, teori dan aplikasi. Saya secara peribadi kalau boleh nak buat Q&A. Tetapi pukul 11 library memang tutup dan dia punya perlembagaan persekutuan library ni memang sangat-sangat ketat lah. Persekutuan boleh keluar. So kalau nak ada soalan pun, kau nak soalan tu? Mungkin lain kali tu. Okay. So insyaAllah lain kali kita jawab, kita ada Q&A session. Dan saya nak promote juga lah buku yang dibawa oleh rakan kita, iaitu yang di belakang kan. So itu ialah penerangan lah. Maksudnya kalau ada soalan-soalan yang tak dijawab, boleh baca buku. Jadi saya tutup macam kita dengan Tasbih kepada Rasulullah.